Nabi kita disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, dan Nabi kita mengucapkan satu hadis yang patut kita memberi perhatian. Nabi kita berucap, Nabi kita kata, ya ayuhan nas. Hari itu masa ketika mana saya ceritakan tentang Saniyatul Wada', saya tak baca hadis ni. Hari ini malam ni saya baca. Nabi kita bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, sama ada kepada kamu kenal ataupun kepada kamu tidak kenal. Salah satu daripada tanda alamat kiamat ialah kita hanya menyebarkan salam hanya kepada kita yang kenal. Sebarkan salam ni tuan-tuan sekalian sangat besar fadilat dia. Bahkan Nabi kita bersabda, as-salam qabla al-kalam. Itu hadis yang ringkas. Kalau boleh kita ingat, sangat bagus. Pendek je, as-salam qabla as-salam. As-salam qabla al-kalam. As-salam qabla al-kalam. Qabla, macam qabla tu maknanya sebelum lah. Macam kita buat solat qabliyah kan, sebelum. As-salam qabla al-kalam, maknanya berilah salam sebelum kamu bercakap, sebelum berkata-kata, sebelum mula kita bercakap dengan kawan kita, dengan saudara mara kita, dengan orang kita tidak kenal. Assalamualaikum, sebarkanlah salam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kita bersabda, wa at'imut ta'am, dan berilah orang yang susah ataupun orang yang memerlukan ataupun orang yang lapar itu makan. Yang ketiga, Nabi kita bersabda, wasallu wan nasu qiyamun yadkhuluna al-jannata bisalam. Tuan-tuan, sebelah kiri kita depan ni adalah Masjid Al-Hijabah. Inilah dia masjid yang Nabi kita berdoa tiga perkara Allah Ta'ala terimakan dua dan Allah Ta'ala tidak terima satu. Itu doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, Nabi kita berdoa supaya umat baginda tidak mati ramai-ramai sekaligus, Allah Ta'ala terima. Yang kedua, supaya tidak mati terbakar, tidak mati lemas dalam bentuk yang mati, tapi tidak mati yang tragis-tragis, Allah Ta'ala terima. Yang ketiga, Nabi kita berdoa supaya umat baginda tidak berpecah, tidak berperang di akhir zaman. Allah Ta'ala kata ini tidak boleh terima kerana memang Allah Ta'ala sudah skrip untuk buat begitu di akhir zaman. Akhir zaman umat Nabi kita akan berpecah. Sedangkan pada zaman Nabi lagi umat Islam dah berpecah dah. Adanya golongan munafik, adanya Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua bapa munafik. Nabi kita bina Masjid Quba, dia bina masjid juga, Masjid Ad-Dirar, untuk menghancurkan, untuk memecah belahkan umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah Nabi kita bersabda, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu qiyamun yadkhuluna al-jannata bisalam. Tuan-tuan sekalian, sehinggalah begitu besarnya fadilat kita memberi orang makan, kita membelanja orang makan, bersedekah untuk makan, infak untuk makan, tuan-tuan sekalian, sehinggalah Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, luqmatun fi batnil ja'i' afdalun min bina'i alfi jami'. Masya Allah, Masya Allah. Nabi kita bersabda, wahai Ali, memberi makan kepada perut yang lapar lebih baik daripada membina 1000 buah masjid. Memberi makan kepada perut yang lapar lebih baik daripada membina 1000 buah masjid. Luqmatun ni maknanya memberi suap, bukannya makan sampai kenyang, tak, tapi beri satu suapan makan. Itu bukannya maksudnya kita cuma bagi orang lapar tu satu suap saja, tapi nak katanya itu baru satu suap. Belum lagi kita jamu dia makan hingga kenyang. Belum lagi kita jamu kawan-kawan kita makan hingga kenyang. Kadang-kadang benda simple saja kita makan kat kedai makan. Pagi-pagi kita breakfast dengan kawan-kawan kita, contohnya dengan siapa-siapa, tengok, oh ada satu meja kita makan dengan kawan-kawan kita. Takkan nak bayar asing-asing. Kita bayar, kita mendahului belanja makan. Walaupun mungkin orang tu orang yang ada kedudukan, orang yang ada duit, kita faham dia orang kaya, kita mendahului kan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berkejar-kejarlah kamu kepada buat perkara kebaikan, buat perkara khairat. Antara beban dirahmati Allah sekalian, sehingga kan ada ulama menyebutkan, it'amut ta'am khairun minal qiyam was siyam. Memberi makan itu lebih afdal daripada solat sunat dan puasa sunat. Sampai macam tu sekali fadilat bersedekah. Kerana Nabi kita bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala, bersedekah itu menolak bala.
bersedekah itu menolak bala. Bala apa dia? Bala ni kita cuma nampak bala COVID, bala tsunami, bala gempa bumi, gunung berapi. Sebenarnya tuan-tuan tengok orang ramai sebelah kiri ni, kawasan-kawasan mall, kawasan-kawasan ini saya dari farmasi. Tapi bukan farmasi tu orang nak pergi, dia jual barang-barang. Oh, ramai ya suasana. Tengok kiri kanan kita. Ini tempat yang hidup pada waktu malam. Tambah depan-depan tu mall, lagilah ramai orang depan tu. Kita boleh tengok. Inilah dia kita kata, kalau nak tengok suasana Madinah, kita kena keluar, kena berjalan pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, itulah dia seberapa tentang hadis-hadis baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan kita bersedekah. Ya. Top 10 ini mall yang famous di Madinah Al-Munawwarah. Top 10 ni lebih murah sikit daripada Al-Mazaya. Depan tu Al-Mazaya. Jadi tuan-tuan nak tengok baju ke apa ke, Al-Mazaya yang ni dan juga di top 10. Dua ni famous lah. Kalau kalau nak yang mahal sikit, yang branded, boleh pergi tengok Al-Qurashi, tu mahal lah. Itu masuk saja dah kena ada 1000, kena ada. Masuk saja. Macam kita punya pavilion ke, contoh macam tu lah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sudah nak sampai tak jauh lah dengan ladang tamar kita, lebih kurang dalam 6 km sahaja daripada hotel kita. Dia dalam Baqi. Jadi soalan daripada Tuan Haji, Abdullah bin Ubay, bapa munafik, dia mati meninggal di mana? Dalam Baqi. Sebab tu Nabi kita kata orang yang duduk dalam Baqi ini akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Cumanya setengah ulama mengistisna, mengecualikan Abdullah bin Ubay. Kecuali Abdullah bin Ubay. Kecuali pun begitu tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Ubay ni dia meninggal dunia, Nabi kita masa tu Nabi kita hidup lagi, Nabi kita sapukan kepala Abdullah bin Ubay sehingga ke kaki. Sapu kepala dia, mudah-mudahan dia bertaubat. Punya Nabi kita sayangnya kepada umatnya. Tapi akhirnya dia tetap begitulah. Dia munafik. Jadi yang kita dengar Nabi kita bersabda, ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik itu 3 perkara. Yang pertamanya bila diberikan amanah dia khianat, bila bercakap dia bohong, dan yang ketiga bila dia berjanji dia mungkar janji. Jadi bila bercakap bohong, yang kedua dia berikan amanah dia khianat, yang ketiga bila berjanji mungkir janji. Jadi ulama kata yang 3 ni memang alamat munafik, tetapi bukan munafik akidah. Bukan munafik macam Abdullah bin Ubay itu. Abdullah bin Ubay itu munafik akidah. Orang yang bila bercakap dia bohong, bila berikan amanah dia khianat, bila dia berjanji dia tak tepati, maka lengkaplah ketiga-tiga ataupun salah satu daripadanya dia buat, bercakap selalu bohong. Dia ni orang munafik, tapi bukan munafik akidah. Cuma dia menjadi orang fasik. Dia cakap dia jadi dosa besar. Bila bercakap dia ni seorang sentiasa dalam keadaan dosa besar. Tapi dia bukan munafik macam level Abdullah bin Ubay. Itu level akidah. Level akidah ni maknanya depan orang, depan Nabi kita cakap berislam, perjuangkan Nabi. Belakang Nabi kita plan untuk membunuh Nabi. Plan untuk menjatuhkan Nabi. Kerana apa? Kerana fulus, kerana duit, kerana ditembak dengan guni-guni wang diberikan oleh Quraisy Mekah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, inilah dia. Kita hanya berbaki beberapa hari saja lagi. Hari ini hari Rabu malam Khamis, esok hari Khamis, lusa hari Jumaat, hari Sabtu kita akan ke Kota Mekah. Jadi kita ada 2 hari lagi, hari Khamis dan hari Jumaat. Hari Sabtu tu tak kira lah, sebab kita mungkin akan bergerak pada waktu lebih awal sedikit. Tengoklah macam mana, sama ada selepas Zuhur ataupun sebelum Zuhur. Dia bergantung kepada bas juga. Kadang-kadang bas ni ada orang ramai sekarang ni. Jadi bas kita ni adalah bas muassasah.
فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الدول. Welcome Malaysia. Duduk tak apa, nanti dia hantar air. Nanti dia bagi air. Tentang bahayanya dan risaunya Nabi kita apabila antara dua orang Islam saling berbunuh-bunuhan. Lebih baik Kaabah itu runtuh kalau nak ada dua perbandingan. Nak Kaabah runtuh ke ataupun nak dua orang Islam bertikam-tikam. Lebih baik batu Kaabah itu runtuh berbanding nyawa umat Islam itu tergadai. Mana kata begitu bernilainya nyawa umat Islam. Bahkan Nabi kita SAW disebutkan sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim wa rahmatan lil alamin. Nabi kita ini merupakan diutuskan oleh Allah sebagai rahmat buat sekalian alam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita tengok bagaimana Nabi, sikit saja saya masuk tahlil. Bagaimana Nabi kita SAW begitu menyayangi Sayyidina Muaz ibn Jabal. Ada seorang sahabat yang besar, dia ni sahabat dan juga orang alim, namanya Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini orang alim, sahabat Nabi. Dan lagi orang alim, Nabi kita utuskan dia ke negeri Yaman. Ketika mana Muaz bin Jabal nak pergi ke Yaman, pergi ke Yaman tu kira tak balik dah. Jadi mufti di Yaman, langsung meninggal dunia di sana berdakwah di Yaman. Kita bayangkan Madinah dengan Yaman jauh mana. Kemudian Nabi kita berpesan kepada Muaz, wahai Muaz, ya Muaz, inni uhibbuka fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, kata Rasulullah, saya sangat sayang kepada kamu, maka janganlah kamu tinggalkan membaca selepas solat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan tengok Nabi kita pesan, wahai Muaz, saya ulang sekali lagi, wahai Muaz, Nabi kita pesan, saya sangat sayang kepada kamu. Bahkan Nabi kita dah tahu lepas ni Sayyidina Muaz akan pergi, tak kembali dah. Last jumpa dengan Nabi, saya sangat sayang kepada kamu, maka janganlah kamu tinggalkan baca lepas solat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi kita ni? Tengok, Muaz nak pergi jalan jauh, Nabi kita tak bagi duit, Nabi kita tak bagi wang bekalan, tapi Nabi kita bagi doa. Nabi kita beri amalan. Setelah mana Nabi kita sebut, wahai Muaz, saya sayang kepada kamu. Tuan-tuan, sahabat Nabi, antara sahabat yang dapat direct daripada Rasulullah, Nabi kita kata saya sayang kepada kamu. Ini saya cakap ni sama-sama makanan sedang disediakan. Kita buat tali sikit. Jadi tuan-tuan, antara sahabat yang Nabi kita khitab, cakap direct kepada dia, yang saya sayang kepada kamu adalah Muaz bin Jabal. Nabi kita bekalkan dia dengan satu doa. Bukan sahaja doa ni untuk Muaz bin Jabal, tapi untuk kita semua amalkan. Baca lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kita tinggalkan baca lepas solat. Kita mungkin baca wirid istighfar, astaghfirullah, la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar dan sebagainya. Tapi ini doa yang memang betul-betul Nabi kita ajarkan kepada Sayyidina Muaz. Bila Nabi kita ajarkan kepada Sayyidina Muaz, kaedahnya bukan sahaja untuk Muaz, tapi untuk umat Islam seluruhnya. Maka marilah sama-sama kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maknanya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingat, untuk berzikir kepadamu dan syukur kepadamu, dan bantulah aku memperbaiki ibadahku kepadamu. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita tahlil. TikTok dulu, TikTok. TikTok. Kita jadikan ladang kamar ni TikTok. Satu talam ada ayam dan kambing. Oh, ini.
Tafdalu ala al-asha. Sila makan. Jadi cara makannya sama ada bubur dalam pinggan ataupun tarik letak atas plastik. Kalau nak rasa macam orang Arab, tarik letak atas plastik. Kalau pakai keluar atas plastik terus tak boleh tak? Itu banyak ya. Kalau tak habis nanti sama ada tuan-tuan nak bungkus bawa balik ataupun kita akan bagi dekat orang yang tempatan sini yang susah-susah. Bahkan tadi video call Udin. Ah, dapat. Ha,